Ustazah kalau ada kebaikan daripada kisah hidup saya ni, Ustazah ceritalah, Ustazah berkongsilah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, dia kahwin muda. Dan sebelum itu, dia pernah hidup dalam keadaan lalai dan melakukan banyak maksiat. Walaupun ibu dan ayahnya memang mendidik dengan didikan yang baik, mendidik dengan agama, sangat baik. Tapi dia terlalai bila masuk college. Semalam saya baca satu surat yang panjang tentang seorang isteri ini diuji sakit. Diuji juga gajinya tu tinggi daripada suami. Saya baru jumpa surat dia. Panjang sangat. Kalau kertas kajang tu, kertas A4 tu, dalam 12 muka surat kot. Ya Allah, saya kemas-kemas barang. Lepas tu saya jumpa ada satu kotak hadiah. Saya buka. Orang Johor. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Rupanya dia minta, dia kata, Ustazah kalau ada kebaikan daripada kisah hidup saya ni, Ustazah ceritalah, Ustazah berkongsilah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, dia kahwin muda. Dan sebelum itu, dia pernah hidup dalam keadaan lalai dan melakukan banyak maksiat. Walaupun ibu dan ayahnya memang mendidik dengan didikan yang baik, mendidik dengan agama, sangat baik. Tapi dia terlalai bila masuk college. Bila masuk college, dia terlalai kawan dengan kawan yang pelbagai. Sampailah dia ada tulis lah, tapi dia tak tuliskan semua. Dia kata saya malu nak tuliskan apa keburukan dan kejahatan yang telah dia lakukan. Subhanallah. Kemudian Masya Allah, mak ayah tak habis berdoa, tak habis meminta-minta dengan Allah. Akhirnya daripada college yang telah pengaruh kawan-kawan yang telah merosakkan dia, dapat ubah haluan pelajaran dan juga kerjaya. Alhamdulillah, lepas tu dia berubah balik. Dia baiki balik. Tapi tak banyak lah. Solat masih belum. Ada beberapa perkara lagi. Akhirnya dia ditakdirkan nikah awal. Mungkin umur 21, suaminya 22. Okey, gajinya lebih besar daripada suami. Dia mula diuji dengan selalu merendah-rendahkan suami. Menghina suami. Bercakap kasar. Masing-masing selalu sangat beremosi. Dan dia tahu hakikat sebenarnya dia jadi macam tu sebab dia tak solat. Okey, pelbagai lagi lah. Dan yang kedua, sebenarnya dia ada masalah gangguan. Sebenarnya daripada remaja lagi, Masya Allah, daripada muda lagi, dia memang selalu melihat jelmaan-jelmaan yang menakutkan. Iblis, jin, syaitan yang berupa. Yang mula datang dengan wajah yang bersih, lama-lama dengan wajah yang sangat menakutkan. Lembaga-lembaga hitam selalu dia lihat. Tapi masa remaja dulu, mak ayah ni tak serius lah buat berubat. Bila kahwin dapat anak, mengandung dapat anak. Sepanjang mengandung, masalah melihat lembaga-lembaga hitam ni semakin dahsyat. Sampai histeria selalu, meracau selalu. Dan dia punya sikap dengan suami lagi dahsyat. Tapi Allah kurniakan dia suami yang sangat sabar. Dan ibu bapa ni rasa bersalah pada suami ni, pada menantu, minta maaf dengan menantu sungguh-sungguh. Minta maaf sebab rasa bersalah tak ubati anak yang dah sakit lama. Rupanya lepas kahwin, lepas mengandung, ada anak, penyakit lagi dahsyat. Perangai tu lagi-lagi membebankan keluarga, terutamanya suami. Dengan perkataan-perkataan, dengan dia kata dia betul-betul tak boleh kawal diri. Dia hilang sabar. Dia lepas marah pada suami, lepas marah pada anak-anak. Subhanallah, begitulah kehidupannya. Sehinggalah, Masya Allah, nak cerita ya tuan-puan sekalian, nak cerita ni. Dia kata detik permulaan dia hijrah. Detik permulaan dia dapat hidayah. Kan? Dia tak habis-habis salahkan orang sekeliling. Salahkan suami, salahkan ni. Sentiasa hemburkan amarah. Tak uruskan anak-anak. Pagi sampai petang kerja. Bila balik rumah, dia baking. Dia dapat duit banyak, ribu-ribu dia baking daripada pukul 5 sampai pukul 1-2 pagi. Dia tak uruskan anak-anak. Dia tak bagi kasih sayang pada anak-anak. Anak-anak ada 3 ke 4 masa tu. Semuanya dia lepaskan pada suami. Dia macam memberontak. Tak tahulah. Macam tu lah. Dan asbab dia dapat hidayah. Maksudnya dapat hidayah ni betul kita faham petunjuk dah lama. Tapi asbab dia hijrah, kita sebut hijrah, adalah dengan kisah kematian Abang Boceh. Itulah dia cerita.
Sebab itu tuan-puan sekalian, kadang-kadang Allah berikan satu kematian yang tak dijangka, yang jadi viral. Dia adalah menjadi asbab. Dia tulis, saya baca, dia kata asbab adalah bila berlaku kematian Abang Bocer, dia kata. Lepas tu dia tengok ramai orang yang mengiringi jenazah Abang Bocer. Lepas tu dia tak tahu kenapa dia tersentuh sangat dengan kematian Abang Bocer ni. Lepas tu barulah tahu Abang Bocer ni seorang yang pemurah. Abang Bocer ni sekian-sekian baik akhlaknya. Bagaimana Abang Bocer ni telah merahsiakan banyak perkara-perkara baik. Lepas dah meninggal baru tahu. Dan dia kata itulah asbab antara yang mencetuskan dia hijrah. Disebabkan itu, dia jadi terdiam. Lepas tu dia jadi berfikir sampai 2-3 hari sampai suami pelik. Dia tak bercakap, dia tak lalu makan. Dia berfikir je. Sampai suami ni susah hati lah ni. Biasa isteri ni marah-marah. Isteri ni sibuk memanjang. Pagi sampai pukul 5, pukul 6. Balik rumah baking, jual kek. Sebab dia pun memang pandai lah bakingnya. Sampai kek kahwin apa semua. Jadi hidupnya macam tu. Tiba-tiba dia stop. Lepas tu dia bagi tahu suami dia nak stop baking. Ni cerita kisah benar ni. Saya baca malam tadi. Ada surat panjang hantar pada saya. Lepas tu dia stop baking. Dia keputusan dia stop baking. Sebab baking tu dia telah malam dengan dia tak semayang, dengan itu, dengan ini, tak urus anak. Asyik marah-marah, suami tu tak kena ni, tak kena, campur gangguan jelmaan-jelmaan. Macam-macam lah hidupnya, memang tak tenang, tak bahagia. Lepas tu dia kata dia berhentikan. Dia stop terus. Dia buat alasan kepada customer-customer dia yang dia nak berhenti, nak bagi perhatian pada anak-anak, nak cuti setahun. Sekarang dah 3-4 tahun dah. Dan Alhamdulillah dia kata setiap malam dia boleh ngaji Quran. Dia dah mula jaga solat. Dan dia dah mula tutup aurat. Dan tujuan ditulis surat pada saya. Dia kata dalam proses hijrah tu ada beberapa orang lah. Pendakwah dan penceramah yang menjadi sentiasa dia berdamping mendengar ceramah. Sampai peringkat dia kata dia ketagih dengar kuliah dan ceramah. Dan dia akan sentiasa dengar sepanjang masa, bila ada masa buka. Selepas baca Quran dan sebagainya. Subhanallah, sekarang daripada dia pernah mendedahkan aurat, daripada pernah lalai, daripada pernah tak solat, sekarang dah solat dengan sempurna, jadi isteri yang lemah lembut, yang baik. Sentiasa setiap hari berikan komitmen untuk berubah. Sekarang dia dah pakai niqab dah lebih kurang 2 tahun. Dia kata, Ustazah, subhanallah, dia tulis begini. Sekiranya saya tahu manisnya dan nikmatnya. Betapa manis dan nikmatnya bercinta dengan Allah. Telah lama saya berhijrah, Ustazah. Manis sangat. Dan dia sebenarnya diuji dengan sakit buah pinggang yang agak kronik. Dia kata, ya Allah, betapa manisnya sekarang bercinta dengan Allah. Walaupun duit tak banyak macam dulu, tapi semuanya cukup. Anak-anak kembali kepada dia semula. Dan dia bersyukur sebab suami dia mungkin dah 10 tahun nikah kot. Suami dia sangat-sangat sabar. Walaupun dihina, walaupun direndah-rendahkan, walaupun selalu dia bertempik, dia marah, tinggi suara, hilang kawalan diri. Tapi suami dia sabar. Tak habis-habis berusaha untuk merawat isteri. Masya Allah, bukan senang tuan-puan sekalian. Allahu Akbar. Dia tulis, dia kata, jika cerita saya ni boleh beri manfaat kepada siapa yang mendengar, Ustazah, tolonglah sampaikan. Jika ada pesanan dia beginilah. Jika anda rasa, sahabat sesiapa yang rasa dirinya sakit, hilang kawalan diri dan sebagainya, sebenarnya rawatannya adalah dengan kembali kepada Allah. Dengan hati tu hadir majlis-majlis ilmu. Dengar majlis ilmu. Kembali pada Allah, jaga solat. Lepas pada tu, Alhamdulillah, dia tak ada lagi dah gangguan iblis syaitan. Tak ada dah gangguan jin tu. Lepas tu sebelum itu dia depression, anxiety dan sebagainya. Tak ada dah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar.